Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi, Abang seronok sebab semakin hari semakin ramai orang dengar cerita Abang sebabnya Abang sampaikan pengalaman orang. Jadi, banyak benda yang kita boleh kongsikan dan Abang bersyukur sangat ramai dah tengok Abang punya channel YouTube. Itu satu benda yang sangat diimpikan oleh semua YouTuber, tipulah kan. Yang kalau pendapatan tu benda kedua, yang benda pertama adalah orang terima kita, sentiasa bagi sokongan dekat kita, itu yang paling utama. Okey, melalut sikit. Jadi hari ni Abang tak nak melalut banyak-banyak. Abang nak melalut sikit-sikit dan sebab Abang dapat komen kan, melalut je banyak, cerita je lah weh. Kata. Jadi Abang melalut dekat dalam cerita nanti kalau Abang ada yang melalut lah. Cerita kali ni ada 3 cerita dalam satu cerita. Salah, 3 cerita dalam satu YouTube berkenaan dengan Terowong Manora. Kalau korang nak tahu, Terowong Manora adalah terowong yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Perak. Lebih kurang macam itulah kan. Utara ke selatan. Orang yang nak pergi daripada selatan ke utara mesti lalu dekat Terowong Manora. Dan terowong ni panjangnya hampir 1 km. Lebih kurang 800 km macam tu. 800 km. 800 meter macam tu lah dia punya panjang dia. Dan Terowong Manora ni memang terkenal sebab selalu berlaku kemalangan. Kemalangan jiwa. Ada sekali tu Abang pernah terbaca lah dalam surat khabar dulu tu, kemalangan besar-besaran dalam Terowong Manora, di luar dan dalam Terowong Manora yang menyebabkan banyak kematian. Jadi tak heranlah Terowong Manora ni memang banyak menyebabkan peristiwa-peristiwa pelik. Tapi ada 3 cerita kali ini disampaikan oleh 3 orang berbeza. Yang pertama adalah Encik Hafiz, yang kedua adalah Puan Rahimah, bukan nama sebenar. Yang ketiga adalah Puan Aminah. Dia cerita ke Abang macam mana pengalaman diorang melalui Terowong Manora. Dan 3-3 ni Abang dapatkan cerita melalui telefon. Diorang hantar dekat Abang nombor telefon dekat email Abang. Lepas tu Abang akan telefon diorang semula dan untuk confirmation kan, supaya cerita yang disampaikan tu betul lah. Mendengarlah cerita diorang bertiga ni dengan penuh perasaan disampaikan. Okey, jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis tentang misteri Terowong Manora, InsyaAllah Abang akan ceritakan. Tunggu daripada mula sampai habis. Cerita pertama ni disampaikan oleh Puan Rahimah. Dia ni adalah seorang pekerja kerajaan. Dia kata, dia kerja dalam satu pejabat kerajaan di satu negeri di utara tanah air. Abang tak boleh nak cerita secara detail pejabat apa sebabnya benda ni melibatkan sensitiviti, dia cakap. Jadi lepas dia dapat naik pangkat, selepas dia bekerja beberapa tahun, dia pun dapatlah naik pangkat. Disebabkan dia dapat naik pangkat tu, dia akan bertukar daripada satu pejabat ke pejabat yang lain. Pejabat asalnya dekat utara tanah air dan dia kena pergi berpindah ke selatan tanah air. Tapi suami dan anak-anak dia memang ada dekat utara tanah air. Tak boleh berpindah mana-mana, memang suami dia kerja kat situ. Dan dia pula terpaksa berpindah ke selatan tanah air. Jadi bila naik pangkat, siapa tak seronok kan? Tapi itulah sifat manusia, kita tak tahu kan. Sejak dia naik pangkat, kata Puan Rahimah ni, macam-macam perkara pelik yang berlaku, macam-macam benda yang dia alami, terutama yang berkaitan dengan hal mistik. Bermula dengan mimpi dia datangi bayi lah, macam-macam lah. Dan akhirnya kemuncaknya adalah dia dipercayai kena santau. Mula-mula dia tak tahu betul ke dia ni kena santau, sampaikan dia mengalami sakit kepala yang sangat-sangat teruk. Dia punya sakit kepala dia mencucuk-cucuk dan dia sempat berjumpa dengan beberapa orang alim di kawasan utara tanah air. Bila dia berjumpa dengan orang-orang alim ni, memang kebanyakannya confirm sebenarnya Puan Rahimah ni kena buatan orang, atau lebih spesifik lagi, dia kena sampuk. Bukan saka. Ya Allah ya Tuhanku. Dia kena, Astaghfirullahalazim. Dia bila kalau start macam ni, dia mulalah kan. Dia kena buatan orang. Dia kena apa benda buatan orang lah. Dia kena buatan orang. Jadi bila dah ramai yang cakap buatan orang ni, dia pun pergilah berubat. Bila dia pergi berubat dekat utara tanah air, banyak tempat dia berubat. Tapi berubat kejap baik, lepas tu dah kena balik. Begitulah juga berulang-ulang kali. Sampainya dia ni stres.
Tapi masa ni dia belum berpindah lagi tau. Dia belum berpindah daripada utara ke selatan. Sebab tempat ofis baru dia dekat selatan. Dia sempatlah berubat dekat utara. Jadi nak jadi cerita seperti hari yang ditetapkan. Hari Isnin tu, dia kena mendaftar diri dekat selatan tanah air. Satu pejabat kerajaan di selatan tanah air. Jadi pada hari Sabtu tu dia memang bertekad, sakit kepala pun sakit kepala lah, dia tetap kena bertolak daripada utara ke selatan. Sebab dia memang dia tempatkan ke selatan. Waktu mula-mula drive tu dia kata Alhamdulillah tak adalah teruk sangat. Sebabnya dia dah dibekalkan dengan beberapa ayat Yasin dan juga amalan-amalan yang disampaikan. Ada imam lah sampaikan kat dia. Dia kata Puan Rohana baca sekian ayat, baca sekian zikir, baca sekian tasbih supaya benda tu boleh mengurangkan sakit kepala. Dia ikutlah kan, dia ikut macam biasa, tak ada masalah pun. Jadi bila dia melalui jalan, drive, tiba-tiba nak sampai dekat Terowong Manora. Bila dah dekat dengan Terowong Manora ni, dia terus teringat cerita lama, iaitu cerita-cerita tentang Terowong Manora. Kes ni berlaku sebenarnya tahun 2015. Dia teringatlah cerita Terowong Manora. Orang kata kalau orang yang kena buatan orang ni masuk dalam Terowong Manora, daripada tak sakit jadi sakit. Kalau orang yang boleh nampak hantu, sebelum tu tak boleh nampak hantu, masuk Terowong Manora tu akan jumpalah, nampaklah penampakan tertentu. Jadi dia pun kuatkanlah semangat dia, istighfar banyak-banyak, dia buat selawat-selawat ataupun zikir-zikir yang dah diajar. Dia sempat juga minum air Yasin, dia kata. Kalau kita orang Islam macam itulah kan, kita minum air Yasin. Jadi sewaktu dia dah nak masuk dekat Terowong Manora tu, hatinya lagi berdebar. Dia yakin, dia bukan yakin, dia kata macam dia boleh tergerak hati yang akan berlaku sesuatu pada dia. Tapi dia harap moga dia panjang umur supaya tak berlaku apa-apa yang terlalu teruk. Sebab dia memang ada sejarah kena buatan orang lah kan. Jadi bila dia masuk dekat dalam Terowong Manora tu, memang Allah dah tentukan itulah takdirnya. Telinga dia berdesing. Ting! Lepas berdesing tu, tiba-tiba dekat belakang kepala dia ni, macam ada benda mencengkam tau. Dia kata macam 5 jari mencengkam kepala dia, sampai dia rasa sakit gila sepanjang perjalanan dalam Terowong Manora tu. Sampaikan dia ambil tangan dia ni, dia cuba alihkan benda yang dia tak nampak. Dia tak nampak pun ada benda mencengkam. Tapi dia cakap mencengkam. Abang sempat juga tanya, jangan-jangan sakit kepala akak kot. Mungkin sakit kepala. Tak, Jo, dia kata. Bukan sakit kepala yang biasa, Jo. Akak boleh rasa 5 jari cengkam ni dengan kuku yang tajam gila. Dia macam cengkam pakai kuku tu. Waktu tu dia menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah tak tahu. Peluh jangan cakap lah. Dia kata berpeluh, berjugai-jugai peluh dia. Berjugai-jugai. Baju dia basah. Terowong tu tak adalah panjang sangat, lebih kurang 8 km kan, 8 km 800 meter je. Tapi dia tak boleh nak tekan minyak. Hampir kereta dia terberhenti tengah jalan. Waktu kereta tengah banyak tu, dia macam nak break je, dia kata. Terlalu sakit benda tu. Makin dia baca Allahu Akbar, makin dia selawat, benda tu makin mencengkam, seolah-olah tak kasih dia baca. Dan dia yakin benda yang mencengkam dekat kepala dia tu adalah bukan benda yang berasal daripada terowong tu, tapi berasal daripada buatan orang yang dia kena tu. Bila dah nak sampai dekat hujung terowong tu, yang pintu keluar terowong tu, dia punya cengkaman makin teruk, sampaikan dia rasa macam kulit kepala dia nak tercabut tau. Dia genggam macam tu. Nak tepes, tak ada benda nak ditepeskan. Nginu tu. Tak ada benda nak nginu kan. Jadi kalau abang nak buat apa? Apa lagi yang kita boleh buat selain daripada selawat Nabi Allahu Akbar je lah kan. Itu je dia ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar daripada terowong tu, cengkaman tu hilang. Pelik kan? Terowong tu ada apa sebenarnya? Tapi itu dah yang dialami oleh Puan Rahimah. Jadi bila dia keluar daripada terowong tu, cengkaman tu terus automatik hilang macam tu. Terus tak rasa sakit lagi. Jadi bila tak rasa sakit lagi, berpeluh, dia pun lepas daripada terowong tu, dia cari hentian, dia berhenti. Lepas tu dia basuh muka. Masa tu dia kata hampir-hampir dia kata dia nak terbuang air. Dia kata dia punya sakit dah tu sampai dia rasa macam nak terbuang air. Itu bukan sakit kepala yang biasa. Itu adalah sakit kepala yang
disebabkan oleh buatan orang. Jadi bila dia sampai dekat office baru dia, sakit kepala tu, cengkaman tu ada tapi tak terlalu ketara sangat, dan dia sempatlah berjumpa dengan orang-orang dekat kawasan selatan, minta diubatkan, imam-imam, perubatan-perubatan Islam kan, termasuk yang dekat Darul Syifa tu, semua di kawasan selatan kan. Jadi selepas berubat, beberapa kali berubat, akhirnya dia pulih seperti biasa. Cumanya setiap kali dia nak setiap kali dia nak balik ke utara, nak lalu kat terowong Manora tu, setiap kali tu dia berdebar sebab dia teringatkan kisah lama ni, kisah macam mana dia dicengkam. Kita mungkin anggap benda tu cengkaman je pun, alah cengkaman harimau macam tu lah, tapi kita tak ada kat tempat kejadian, kita tak ada kat tempat dia, Puan Rahimah, kita tak ada kat tempat dia. Kalau abang kena cengkam kat situ, menangis abang rasa. Tapi itulah yang Puan Rahimah menangis, dia kata yang diingat satu Allahu Akbar dan zikir-zikir, dan terowong tu memang memberi pengalaman yang buruk pada dia. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang abang, namanya Abang Hafiz. Sebenarnya Abang Hafiz ni bukan nama sebenar, tapi abang letak je lah. Kisah ni berlaku pada tahun 1989, lebih kurang macam tu, sewaktu terowong Manora ni 99. Tapi waktu tu baru 10 tahun terowong Manora ni dibina. Tapi walaupun 10 tahun baru dibina, dan macam-macam kemalangan cerita pada waktu tu. Jadi Abang Hafiz ni cerita dekat abang macam mana pengalaman dia, apa yang berlaku dalam terowong Manora sewaktu dia perjalanan balik daripada Kuala Lumpur nak ke kampung dia dekat Perak untuk membincangkan hal tanah, hal pusaka. Tapi dia kata sebelum dia masuk terowong tu, dia dekat KL tu dah macam-macam dia kena. Kalau berkaitan dengan harta pusaka lah, terutama tentang tanah kan, dia dah jadi macam sinonim tau. Orang Melayu bukan mestilah, selalunya akan berebut tentang tanah pusaka. Abang bukan nak menuduh orang Melayu, tapi itu abang selalu dengar bila berkaitan dengan tanah je mesti akan ada perebutan, ketakpuasan hati. Lepas tu disambung pula dengan santau menyantau. Buatan orang, santau menyantau, hantar menghantar, macam tu lah kan. Jadi inilah yang terjadi pada Abang Hafiz. Abang Hafiz cakap sebenarnya dia memang malas nak balik kampung sebab dia ni anak bongsu. Harta banyak jatuh dekat dia, antara dia lah sebab dia anak lelaki satu-satunya. Jadi harta banyak jatuh dekat dia. Tapi disebabkan itu, bapak dia ni ada banyak suami. Bapak dia suami. Bapak dia bukan gay. Sorry bang. Tersilap. Bapak dia banyak isteri. Jadi dia ni adalah anak isteri yang paling last sekali. Dan kena pula dia ni, Abang Hafiz ni anak bongsu lelaki pula tu. Jadi bila dalam faraid, memang anak lelaki bongsu selalunya dapat lebih lah kan. Anak lelaki dapat lebih. Jadi sebabkan tu menyebabkan kakak-kakak dia ada yang tak puas hati. Kakak-kakak mak lain. Bukan kakak-kakak daripada satu mak dia. Kakak-kakak satu mak dia semua okey. Ni kakak-kakak mak lain. Bila dia kena, sebelum dia balik itu, dia kata dia macam-macam dia kena. Bini dia kena, anak dia kena, kadang-kadang demam, bawa pergi hospital, hilang demam. Balik hospital, demam balik. Kang nampak macam beruk kat luar tingkap. Kang nampak macam benda, macam-macam dia kata. Jadi bila dah ada perjumpaan nak cerita pasal harta pusaka ni, nak bergaduh ni pasal harta pusaka, tak nak dia kena turun juga. Kena turun tangan juga. Jadi dia kata, okey, dia pergilah drive. Balik kerja. Dia kata dia balik kerja sebab dia ni kerja kilang. Dia kata, balik kerja dia teruslah naik kereta. Dia nak drive malam, dia kata. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Jadi dia drive lah. Sebab dia kata kalau lalu jalan ke utara, lalu waktu malam, cuacanya aman. Lepas tu walaupun seram-seram, tapi tidaklah terlalu seram sebab banyak lori, banyak kereta, dia kata. Jadi dia start lah daripada KL pukul 10 malam sampailah dekat terowong Manora tu lebih kurang tengah malam sikit lah, lebih kurang 11 ke 12an. Ada kata malam lah, abang pun agak-agak je lah, lebih kurang 11 ke 12 malam. Jadi sebelum lalu dekat terowong Manora tu, waktu tu dia dengar ada orang cerita tau, pengalaman dekat dalam radio tentang Time Highway Radio. Kalau tak silap abang, dia cerita ada orang cerita tentang kisah-kisah hantu. Macam tu lah. Tahun 99 2000 macam tu, ada orang cerita kisah-kisah hantu macam tu.
Jadi bila dia dengar pengalaman, antara banyak-banyak pengalaman tu, dia kata tiba-tiba dia terdengar orang tu cerita pasal terowong Manora. Bila dia cerita pasal terowong Manora, dia pun tergerak dalam hati, kejap lagi aku lalu kat terowong Manora, sedap, seram lah kan. Tapi dia pun kuatkanlah radio untuk hiburan lah kan, kuatkan radio. Lepas tu dia cakap lah, dia kata dalam radio tu dia cerita waktu dekat terowong Manora tu dia nampak macam ada perempuan lambai-lambai tangan, minta berhenti. Lepas tu ada pula yang cerita dekat terowong Manora tu nampak macam kereta motong dia, satu kereta tu tak ada orang tu. Dia kata macam mungkin dia boleh terjadi dekat dia, tapi dia pun okey lah kot, dia rasa takut tapi tak nak kena lalu juga, takkan nak patah balik kan, jalan highway one way kan. Jadi bila dah habis cerita dekat radio tu, cerita nak jadi cerita, dekatlah kereta dia tu dah nak sampai dekat masuk terowong Manora. Bila dia nak masuk ke terowong Manora, automatik dia punya siaran dah hilang, dah tak boleh dapat siaran. Dalam keadaan yang renyai-renyai hujan, tiba-tiba Abang Hafiz nampak ada benda tergantung dekat pintu masuk terowong Manora. Yang tergantung adalah perempuan, dia kata. Kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, rambutnya terjugai dekat pintu masuk terowong. Waktu tu automatik dia macam sekali macam tu je, dia punya bulu roma naik tau. Dia rasa macam seram gila kan. Kalau abang pun seram lah kan, terus tak menegur lah kan. Dia pun lalu Abang Hafiz pun lalu melepasi daripada benda tu. Tapi dalam hati dia tu terdetik, hantu ke? Itulah manusia kan, kita tak boleh nak cakap manusia kan, kalau macam tu mesti terdetik. Bila dah terdetik, makhluk alam sebelah pula terdengar. Bila terdengar pula, nak jadi cerita lah. Bila dia melepasi pintu masuk terowong, lalu di bawah benda yang tergantung tadi, lepas dia daripada tu, bau dalam kereta dia bau tandas, bau bangkai. Dalam kereta dia bau bangkai. Dan bila dah bau bangkai, dia pun cepat-cepatlah Abang Hafiz dia cari CD. Sek baik ada CD dalam kereta dia tu, CD ayat-ayat Al-Quran kan. Dia terus pasang. Bila terus pasang, ayat Al-Quran tu berkumandang lah. Tapi dia kata bila CD tu dimasukkan, dia tak terus-terus kepada ayat Quran. Dia ada juga nasyid-nasyid di awal-awal tu. Nak sampai ke ayat Quran tu ada lebih kurang 10 minit sebelum mulakan mengaji kan. Adalah nasyid-nasyid kat depan tu. Dia cubalah laju-laju kan. Tak boleh lah laju, tantulah rosak. Waktu tu bau busuk lah dia kata. Bau busuk macam bau bangkai terbakar macam tu. Jadi nasyid tu dilaju-laju-lajukan sampailah dekat ayat Quran. Bila sampai dekat ayat Quran tu, bau tu semakin hari semakin lama semakin hilang. Dan dia melalui terowong tu sampailah dekat hujung. Alhamdulillah, dia kata tak ada apa-apa sampai dekat hujung. Itu je lah pengalaman dia. Dia kata dia nampak ada benda tergantung dan bau busuk dekat dalam kereta dia. Dan akhirnya sampai dekat hujung, tak ada apa-apa, Alhamdulillah. Dan dia sampai ke kampung dia. Lepas tu bergaduhlah pasal tanah. Cerita ketiga ni disampaikan oleh Puan Aminah. Cerita ketiga ni bagi abang agak ekstrim dan kesian sebenarnya. Cerita dia macam ni. Puan Aminah dia duduk dekat kawasan selatan, dekat Kuala Lumpur lah. Dan dia, waktu tu dia buat perniagaan kedai makan. Bila dia buat perniagaan kedai makan, dia kata sebenarnya buat kedai makan bukan sesuatu yang mudah, terutama di kawasan yang banyak kedai makan. Dan selalu depan kedai dia akan jumpa macam-macam. Ada paku, ada limau kena cocok dengan paku. Ada paku lagi. Ada macam-macam. Ada burung kena bakar depan kedai dia tiap-tiap pagi setiap kali dia nak buka kedai. Dan akhirnya perniagaan dia lingkup. Sebabnya dia kata gerak hati dia bukan sebab masakan dia tak bagus, sebab semua orang puji masakan dia, sebab dia pun selalu ambil kontrak-kontrak masak untuk surau kan. Tapi disebabkan kedai makan dia ni laris, mungkin ada orang hantar-hantar, dan dia yakin dia bankrupt bukan disebabkan masakan dia tak bagus, tapi disebabkan orang main ilmu hitam. Jadi dia pun bila dah orang main ilmu hitam, dia pun pergi berubat. Waktu dia nak berubat tu, dia kena macam-macam penyakit. Puan Aminah ni kena macam-macam penyakit. Bila kena macam-macam penyakit, akhirnya diorang semua berpakat, dia dengan anak dia, dengan suami dia. Tapi masa tu anak dia kecil-kecil, lebih kurang 45 tahun, darjah 4, darjah 5. Darjah 4, darjah 5, darjah 6. Perempuan 5 orang, dia kata.
Ni berlaku pada tahun 2000-an lah. Cuma abang tak ingat tahun 2000 berapa. Abang dengar cerita ni abang sedih lah. Sebab memang sinonim kot. Kalau orang berniaga mesti ada kaitan dengan yang tak kuat iman lah kan, akan ambil benda-benda yang bukan-bukan. Minta maaf sangat-sangat abang nak tegur lah. Janganlah, nanti mati susah. Terkejut lagi. Sial lah. Mati susah, nanti kubur sempit. Janganlah ambil-ambil yang bukan-bukan. Okey, jadi si Puan Aminah ni pun berpakat kita tak boleh hidup dekat KL lagi. Kita kena pindah kat kampung Puan Aminah lah, dekat Perak. Jadi nak jadi cerita, pada hari yang dijanjikan diorang pun kumpul-kumpul lah barang-barang semua, packing semua, diorang pun berpindah lah dekat nak pindah ke Perak. Tapi diorang berjalan malam sebab malam tak panas. Malam cuacanya sejuk je. Jadi bila bertolak tu daripada awal tu, okey, tak ada masalah. Tapi cuma dia berharap bila dia sampai dekat Perak semuanya akan terhapuslah. Maksudnya dia akan menjalani hidup seperti biasa. Janganlah ada orang dengki-dengki dia lagi kan. Tapi doa dia tu akan dikabulkan. Sebab dia kata sekarang dia dah okey kan. Jadi bila dia nak lalu dekat terowong Manora tu, bila nak jadi cerita lah kan, malam masa tu dia kata, lori dah melepasi terowong Manora tu. Diorang pun follow lah lori daripada belakang. Anak dekat belakang dah tidur, dia kata suami dia yang bawa kereta. Masuk dekat dalam terowong Manora tu, tiba-tiba dekat dalam kereta dia, bunyi baby menangis. Oek-oek macam tu. Sampaikan anak-anak dia semua terbangun. Tak tahu datang daripada mana bunyi baby tu menangis. Bukan daripada luar, tapi daripada dalam kereta tu sendiri. Bunyi orang menangis. Pelik kan? Dia kata dah lah dalam keadaan gelap. Jadi nak buka lampu kereta, dia kata kereta dia lampu dalam dah tak ada dah. Dah rosak. Jadi tergamam. Anak dia tanya dengan dia, bunyi apa tu bu? Bunyi apa tu bu? Dia pun tak apa, selawat Nabi, kata istighfar banyak-banyak. Itu je yang dia boleh buat. Dia kata bunyi baby menangis dalam kereta. Pelik dia kata. Dan baby tu menangis sampai membingitkan telinga. Sampai suami dia terpaksa azan, suami dia terpaksa istighfar, dan diorang ni baca selawat Nabi ramai-ramai, dan akhirnya diorang baca Asmaul Husna, iaitu nama-nama Allah, nasyid ramai-ramai. Tapi bunyi baby tu tak berhenti dalam kereta, tapi tak tahu belah mana. Tepat kaki ke, dekat belakang dashboard ke, dashboard belakang dekat belakang ke, dekat depan ke, dekat dalam enjin ke, tak tahu datang daripada mana, kata Puan Aminah. Bunyi baby tu menangis-nangis, tapi pening dia kata. Tak apalah, dia kata teruskan perjalanan. Sambil tu dia Asmaul Husna. Nak jadi cerita, waktu tu dalam terowong Manora ni kereta slow sebab banyak orang ke utara kan. Jadi slow. Baby tu terus menangis sampailah dekat ujung terowong. Bila sampai dekat ujung terowong, baby tu punya menangis hilang. Dah. Kenapa pun abang tak tahu kan, dia kata. Baby tu punya menangis hilang. Dan dalam keadaan gelap, dia tanya dengan anak-anak dia semua okey. Tapi nak jadi cerita, ini yang mengejutkan. Tiba-tiba anak dia yang sulung pijak satu benda dekat dalam kereta. Dia pijak. Lepas tu dia pijak. Dia tanya dengan adik dia, "Weh, apa yang kau pijak tu kan? Apa yang kita pijak ni? Lepas tu diorang pun angkatlah apa yang dipijak tu dekat lantai kereta kan. Bila dia angkat, mengucap panjang Kak Aminah, Puan Aminah cakap. Dia kata ada satu bungkusan macam gula-gula, bungkusan macam gula-gula, lepas tu dibalut dengan kain putih, bungkusan putih macam gula-gula. Lepas tu dia bagilah dekat Puan Aminah. Puan Aminah terkejut. Puan Aminah terus ambil. Puan Aminah tunjuk kat suami dia, tengok orang dengki kat kita, sampai kita nak balik ke Perak pun kita kena juga. Jadi suami dia cari, berhenti tepi. Dia pun cari air, dia berhenti tepi. Dia ambil benda tu, dia baling dekat dalam tepi, atau ada semak lah kan, dekat tepi highway tu ada semak. Dia baling kat dalam semak tu, dan dia orang teruskan perjalanan. Dia kata Kak Puan Aminah cakap benda ni sesuatu yang menyedihkan lah. Walaupun pengalamannya sikit, tapi dia kata cukup berkesan untuk diorang sekeluarga. Alhamdulillah, sampai sekarang dah tak ada lagi gangguan-gangguan tu.
Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita yang berlaku dekat Terowong Manora. Walaupun ceritanya pendek-pendek tapi berkaitan dengan Terowong Manora dan memang semua orang dekat dalam Malaysia, orang utara dan selatan tanah air memang tahu tentang misteri Terowong Manora ni kan. Jadi kalau korang lalu kat Terowong Manora ni kan nak pergi-pergi bercuti kan, janganlah meriah-meriah sangat dalam kereta. Selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyakkan baca zikir-zikir Allahu Akbar, supaya kadang-kadang dalam terowong tu mungkin ada kerajaan jin pun kita tak tahu lah kan. Jadi itu adalah pengajarannya. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang Terowong Manora. Abang harap ia menjadi iktibar kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.